Okey, baik. Temu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Kalau tadi kita bawa anda ke cerita Kedah, cerita pagi Kedah, kita bawa ke studio semula untuk bercakap berkenaan dalam segmen bedah buku. Hari ini topiknya beradab dalam keibubapaan. Ya, jadi bagaimana adab dalam keibubapaan ini, khususnya dalam mendidik keluarga yang harmoni dan sebagainya. Bersama dengan kita di talian juga melalui panggilan Skype, kita bersama dengan Dato' Haji Muhammad Zakaria selaku penulis dan juga motivator untuk bawakan bedah buku untuk edisi hari ini. Apa khabar, Dato'? Ya, bertemu kita Radwin dan Suhaida di RTM Selamat Pagi Malaysia. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah semua. Sebenarnya buku ini adalah buku saya yang ke-34, hasil karya saya. Dan buku ini mengambil masa selama 2 tahun untuk saya kumpul bahan dan idea daripada terbitan Telaga Biru Sdn Bhd ini adalah kerana memandangkan masyarakat kita hari ini banyak kebobrokan yang berlaku kerana kurangnya adab dalam tindakan hidup seharian anak-anak kita di kalangan keluarga, di kalangan masyarakat, malah pihak atasan sekalipun, pemimpin dan juga ketua masyarakat. Maka saya kumpulkan bahan-bahan daripada kitab turas yang menjadi rujukan autentik kepada kita daripada Quran dan hadis yang berkaitan dengan adab ini. Kemudian saya gabungkan dengan ilmu psikologi, sosiologi dan juga kaunseling moden supaya ilmu-ilmu daripada kitab turas itu dapat kita praktikkan dalam amalan kita hidup seharian yang berlaku contemporary ini, pada zaman ini. Jadi dengan itu lahirlah buku ini, Ensiklopedia Adab, harganya RM79 sebuah. Okey, baik Datuk, kalau kita lihat adab ini dalam kalangan komuniti kita di Malaysia memang sudah cukup sinonim lah, ataupun masyarakat Asia itu memang terkenal dengan adab mereka, sopan mereka. Tetapi kalau kita lihat seperti mana yang Datuk katakan tadi, ini juga merupakan salah satu perkara yang patut kita umumkan kepada masyarakat bahawa adab itu perlu dijaga. Bermula dari sejak kecil lagi sehinggalah ke mereka yang sudah dewasa. Tetapi itulah ada sahaja perkara yang kita dengar berkenaan dengan adab yang kurang sopan, tidak menghormati sesama agama, adat dan sebagainya. Kenapa itu masih lagi boleh berlaku sedangkan kita dalam kehidupan yang telah tinggal sebumbung dan sebagainya? Kita dalam buku ini ada 26 bab dan salah satu daripada bab itu bab yang ke-14. Yang ke-14 saya khusus menunjukkan kepada parenting, iaitu keibubapaan. Kerana saya rasakan bahawa kekeluargaan ini adalah satu unit nukleus yang sangat penting selepas diri. Yang penting diri dulu, hubungan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita, kemudian diri kita ini, semangat kita, fizikal kita dan juga tindak tanduk kehidupan kita. Selepas daripada itu yang penting ialah keluarga. Keluarga yang terpenting adalah parenting, iaitu ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Bukan sahaja sebelum ibu bapa itu melahirkan anak, tetapi malahan sebelum berkahwin lagi untuk memilih pasangan yang sesuai, pasangan yang secocok dan yang beragama. Kemudian ketika ibu itu mengandung, ketika isteri mengandung, maka apa langkah-langkah dan adab-adab yang perlu dilakukan. Kemudian bila anak dilahirkan, apa teknik-teknik dia? Seperti kita azankan, kita tahnikkan, kita dendangkan mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Ini penting. Dan juga apabila mereka membesar, umur dia 2 tahun, 3 tahun, apa langkah-langkah, apa yang kita perlu perkenalkan dulu kepada mereka, iaitu seperti sabda Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama yang kita nak kenalkan ke dia daripada Allah. Bukan makna kita nak ajar dia siapa itu Allah, tetapi melalui tindak tanduk, melalui pemerhatian, melalui gerak kerja harian, melalui alam sekitar dan sebagainya. Jadi ini yang saya rasa ilmu ini kurang, malahan sampai peringkat anak dah remaja umpamanya, dah bersekolah rendah, bersekolah menengah, sampai masuk ke universiti dan sebagainya. Bagaimana cara ibu bapa untuk tackle anak-anak mereka yang sering berpeleseran dengan kawan-kawan, merempit dan sebagainya. Maka saya lengkapkan buku ini dengan satu bab khas untuk parenting kepada ibu-bapa yang belum ada pengetahuan tentang pendidikan kepada anak-anak. Baik, kita cuba sekali lagi. Datuk sekiranya masih lagi bersama kita di talian pada waktu ini. Baik, Datuk, dah boleh dengar kami? Ya, boleh. Akhirnya. Okey. Okey, terima kasih Datuk. Kalau mesti kekal bersama dengan kami. Yalah, masalah macam kita tak payahlah, tapi kita akan cuba yang sedaya upayalah. Kalau sekali lagi Datuk, kalau saya boleh ulang, apa skop adab yang Datuk perincikan dalam buku Ensiklopedia Adab ini? Sebenarnya adab ini adalah suatu skop yang sangat luas kerana ketamadunan manusia itu sendiri adalah di atas adab. Betul. Maknanya civilization, ketamadunan manusia daripada ribuan tahun, 3,000 4,000 tahun dulu adalah
di atas adab. Salah satu bangsa itu dikenali dengan adabnya. Orang Melayu misalnya adab dia lemah lembut. Kalau umpama orang Arab adab dia agak kasar sikit, tegas dan sebagainya. Jadi sebab itulah adab ini membina generasi yang sebenarnya. Yang generasi yang pertama yang kita nak bina adalah daripada kanak-kanak. Kemudian bukan saja daripada kanak-kanak, tetapi apabila kanak-kanak itu dewasa, dia tahu hala tuju yang dia nak buat, apa tindak tanduk dia, apa tingkah laku dia. Maka saya gariskan dalam 26 bab buku ini, step by step daripada anak sebelum lahir lagi, sampailah kepada anak dah lahir dan menempuh alam masyarakat dengan jiran, kemudian alam pekerjaan, kerjaya, kemudian dalam masyarakat, kemudian membina masyarakat, berjemaah di masjid, kemudian mengadakan persatuan, aktiviti, kemudian sampailah kepada kenegaraan, kepemimpinan dan juga hak asasi manusia. Jadi maknanya skop adab dalam buku ini adalah skop yang paling luas daripada sekecil-kecil sampailah yang sebesar-besarnya. Baik, dalam buku ini Datuk lebih kepada bagaimana medium ataupun penggunaan ialah penyampaian mesej yang Datuk gunakan dalam penulisan buku ini. Adakah melalui pengalaman ke ataupun cerita semasa ke terkini ke ataupun Datuk sendiri sebagai motivator, kaunselor yang menulis nasihat dan sebagainya dalam buku ini? Saya sedar bahawa zaman sekarang ini zaman IT, zaman teknologi dan zaman langit terbuka dan zaman media sosial. Jadi saya harus bersaing untuk menampilkan sebuah buku ke tengah masyarakat. Saya harus bersaing dengan vehikel yang sama, dengan kenderaan yang sama. Jadi maka itu buku ini saya bina dengan analogi, dengan anatomi yang lengkap daripada depan, warna-warni, 100% warna-warni, kemudian saya hiasi dengan fotografi yang saya jemput model-model dan fotografer profesional untuk melakukan 12 tempat penggambaran dan mengikut aktiviti-aktiviti. Kemudian saya menggunakan 2 orang pelukis yang profesional juga untuk melukiskan gambar-gambar aksi-aksi dan juga aktiviti yang tidak dapat difoto, digambarkan. Kemudian di samping itu saya ringkaskan teks dia daripada teks yang berbentuk syarahan, berbentuk kitab tua, berbentuk kitab turas kepada bahasa Melayu moden yang senang dipahami. Ada carta, ada peta minda, ada diagram, ada grafik-grafik yang sesuai dan juga ada titik-titik, poin-poin dengan warna-warna yang apabila orang membuat rujukan, apabila pembaca-pembaca membuat rujukan, mereka bawa, oh ini macam tersaing dengan media sosial. Macam menengok video juga, macam menengok visual juga. Jadi itulah pendekatan saya supaya buku saya ini boleh bertahan dan boleh menarik perhatian segenap lapisan masyarakat yang membaca. Kalau Datuk boleh kongsikan respon mereka yang membaca buku ini setakat ini. Sangat baik sebab saya rasa sekarang ini di masjid-masjid pun telah mula menggunakan buku ini sebagai kitab, walaupun dia bukanlah aspeknya ataupun tujuan asalnya seperti kitab kuning yang dibaca di masjid-masjid, tulisan Jawi lama dan sebagainya, tetapi saya buat bahasa Melayu moden. Tetapi telah mula digunakan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pejabat-pejabat sebagai usrah, sebagai fardu ain, kitab pengajian, di rumah-rumah ibu bapa telah menggunakan kitab ini baca kepada anak-anak selepas sembahyang subuh ataupun selepas sembahyang maghrib. Kemudian dalam remaja-remaja pula melalui aktiviti-aktiviti usrah saya dapati bahawa mereka telah menggunakan kitab ini, buku ini untuk membaca bab demi bab mengikut kepentingan yang perlu mereka perkatakan dalam setiap kali pertemuan mereka. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat memberangsangkan. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Haji Muhammad Zakaria untuk berkongsi pada kami ini berkenaan dengan segmen bedah buku kita hari ini iaitu Ensiklopedia Adab. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih ucapkan kepada pembaca, minta tolong dapat beli buku ini, satu rumah satu buku insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Datuk bersama kami hari ini. Walaupun ada banyak sedikit ialah kekangannya, kita berjaya harunginya untuk berkongsi berkenaan Ensiklopedia Adab tersebut. Baik.